Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan juga selamat sejahtera semua. Baiklah, hari ini kita nak buat beberapa latihan berkenaan dengan tajuk stress dan juga strain. Di mana kalau kat dalam stress dan strain ni adalah beberapa benda yang kita kena carilah. Contohnya stress, strain, pemendekan, pemanjangan. Lepas tu kita juga ada cari macam yang kita, kalau kita ada belajar kan teori dia, kita nak tahu, kita bukan tahu elongation. Kita nak cari dia punya yield point. Kan yield point ni kita selalu tahu pasal dalam graf lah. So, ini adalah antara beberapa perkara yang kita boleh cari dan juga belajar bila dalam topik stress dan juga strain ini. Jadi, tanpa membuang masa, jom kita pergi tengok soalan yang pertama. Okay, soalan yang pertama ni dalam bahasa Inggeris, tapi kita nak buat jalan kerja ni kita buat dalam bahasa Melayu lah. Dia bagi tahu satu composite road. Okay, ni adalah contoh figure dia lah. Satu composite road ni panjang dia 350 mm. Okay, kita take note. Ini adalah satu info pertama yang kita ada. Dan composite road ni diperbuat daripada dua bahan, iaitu copper dan juga cuprum. Okay. So, yang pertama sekali adalah cuprum. Dia punya diameter dia bagi tahu adalah 15 mm. Cuprum punya rod ni panjang dia adalah 250 mm. Dan bila dia kata composite kan daripada dua bahan, bahan lagi satu tadi adalah copper. Dan copper rod ni dia punya panjang adalah 100 mm dan dia punya diameter adalah 12 mm. Okey, pada composite rod ni telah dikenakan beban, iaitu beban dia sebanyak 15 kN. Dan berdasarkan data-data yang telah diberi ni, arahan dia adalah untuk kita cari dan tentukan pemanjangan pada rod tersebut lah. Jadi, kalau kita dah biasa faham, bila dia sebut pemanjangan je, kita boleh kaitkan dia dengan strain. Dan kita terus ingat inilah. Ni, simbol ini adalah simbol untuk pemanjangan. Okey, bila kita dah dapat info tadi tu, nak bagi kita nampak jelas, kita terus keluarkan dia lah. Pertama sekali dia punya load tadi, 15 kN. Tapi kalau kita nak nilai dia nampak ni, kita tukarkanlah 15 kali 10 kuasa 3 Newton. Seterusnya dia punya E1. E ni sebenarnya adalah dia punya modulus elasticity. Modulus elasticity untuk yang pertama sekali untuk cuprum. Modulus elasticity untuk cuprum ni adalah 110 Gnm². Okay, itu unit dia. Modulus elasticity untuk copper pula adalah 150 Gnm kuasa 2. Dan dia dah bagi tadi diameter untuk cuprum adalah 15 mm. Dan diameter untuk copper adalah 12 mm. Yang ini kita boleh tukarkan dia lah jadi meter supaya unit dia lebih jelas kan, macam lagi senang kira. Okay, tapi itu optional. Alright, maka kita terus pergi kepada step yang pertama kita buat. Kita dah dapat nilai-nilai ni tadi. Benda pertama yang kita kena buat adalah cari dia punya cross sectional area, iaitu A dia. Okay, bila nak cari cross sectional area, kita kena faham tadi kita dah tahu dia ada dua kan, macam dalam rajah ni dia ada dua. 1, 2. Betul tak? Okey, bila ada dua macam ni, kita kena cari dua lah area. Okey, so yang pertama sekali kita kira cross sectional area untuk cuprum lah. So A1 macam biasa masukkan formula cross sectional area. Okey, bila masukkan 0 point, gantikan dia punya diameter tu, bahagikan dengan 4. So, kita akan dapat 1.767 kali 10 kuasa negatif 4. Unit dia meter square. Sama juga, kita kirakan dengan cross sectional area untuk copper. Sama juga formula dia. Masukkan. Okey. So, bila kita dah kira ni, kita dah kira nilai A1, kita dah kira A2, dapatlah nilai dia. So, inilah jawapan untuk cross sectional area lah untuk copper dan juga cuprum. Kita highlightkan biar kita nampak. 1, 2. Unit dia meter square. Area kan meter square.
Okey, seterusnya adalah kita nak tahu, kita terus bila dah dapat cross section area ni, kita terus nak cari dia punya elongation lah. Jadi bila elongation, macam area tadi kita mestilah ada elongation 1, elongation 2. Jadi kita bila tambah ni kita akan cari total elongation kan. Okey, dalam total elongation ni, macam mana kita nak tentukan formula dia, kita back to basic. Okey, kita dapat kalau formula biasa ni kita tengok kan, P modulus elasticity ni A L. Okey, baru kita dapat modulus elasticity dia. So yang ini kita kena alih-alihkan dia. So kita akan dapatlah macam ni, PL bahagikan dengan AE sama dengan elongation. So kita akan pakai formula ni lah, okey, untuk cari dia punya elongation setiap satu tu. Macam biasa kita akan mulakan dengan tulis dia punya formula yang kita dah dapat ni tadi kan. L sama dengan P kalikan dengan L AE. Okay, L ni apa? L ni adalah length dia lah, total length dia, length road tu. Length road ni pun given dah tadi. Lepas tu A ni adalah area yang kita kira tadi juga. E adalah modulus elasticity. Modulus elasticity ni pun dah given tadi dalam soalan. Okay, semuanya kita boleh refer dekat atas ni. Okay, maka teruslah kita pergi dekat jalan kerja kita yang pertama sekali. Tak kira dia punya yang pertama sekali mesti kita nak ni lah, masukkan nilai-nilai yang kita dah ada tadi berdasarkan formula ni. So formula dia akan jadi macam ni, sama dengan P L bahagi A1 E1. Okey, tambahkan dengan L2 A2 E2. Okey, ni formula dia. So kita masukkan nilai. P ni tadi kita ambil dekat sini, 15 kali 10 kuasa 3 Newton. L ni kita isi bawah dulu. A kita yang pertama adalah 1.76 kali 10 kuasa negatif 4. Kalikan dengan 110 kali 10 kuasa 9. Dan dia punya length kat atas ni adalah 0.25. Sebab kita ambil ni 0.25 250 mm tadi. Yang ini kan. Okay. Lepas tu kita tambahkan pula dengan dekat bawah ni dia punya area adalah 1.131 kali 10 kuasa negatif 4 darabkan dengan 150 kali 10 kuasa 9. Dan dia punya panjang adalah 0.1. Okay, tutup bracket. So kita pun darabkan dulu yang dekat dalam. Sertakan dulu yang dekat dalam. Okay, bila dah settlekan, kita settlekan bracket yang ni dulu, lepas tu baru kita settlekan bracket ni. So yang ni kita akan dapat 0.25 perkan dengan 19.44 kali 10 kuasa 6. Kita tambahkan dengan 0.1 perkan dengan 16.97 kali 10 kuasa 6. Okay, lepas tu kita boleh tekanlah kalkulator. Kita akan dapat dalam ni pula. Settlekan ini dengan ini. Kita akan dapat 15 kali 10 kuasa 3. Darabkan dengan, bila kita dah settlekan kat dalam ni, kita akan dapat 1.8 kali 10 kuasa negatif 8. Samalah juga dengan total elongation dia, kita akan dapat 2.813 kali 10 kuasa negatif 4 meter. Ataupun kalau kita nak pakai mm, dia akan jadi 0.281 mm. So, ini adalah jawapan akhir dia. Boleh pilih lah nak pakai meter ataupun milimeter. Yang paling penting, pertama sekali kita buat cari cross sectional area dan barulah kita kira dia punya pemanjangan. Nampak je soalan macam ni? Kita kena tahu dia ada dua bahagian. So, apa-apa pun mesti akan ada dua step. Saya tekan 1, 2. Itu saja untuk soalan yang pertama ini. Okey, jadi kita akan teruskan kepada soalan yang kedua. Di mana dalam soalan kedua ni, dia dah bagi tahu ada satu reinforced concrete column. Okey, satu reinforced concrete column
berkeluasan 50 kali 50 cm². Macam dekat dalam rajah inilah. Okey, dan dia dah bagi tahu kat dalam kolom tersebut ada 4 steel bar. Dan setiap steel bar tu diameter dia 2.5 cm. Dan kolom tersebut dia tanggung beban sebanyak 200 kN. Soalan ni minta kita cari stres untuk steel dan juga bar tersebut. Dan dia dah bagi modulus elasticity dia untuk steel dan juga modulus elasticity untuk konkrit. Okey. Bila dapat soalan macam ni, benda pertama yang terus kita nak cari adalah area. Okey. Kita ada 3 area lah utama yang kita nak cari kat sini. Kita nak tahu area kolom, nak tahu area konkrit dan juga area steel bar tersebut. So yang mula sekali kita boleh cari, paling mudah kita boleh cari area kolom. Okey. Area kolom ni kita label dia SA je. So, kira area kolom paling mudah lah. 50 cm kali 50 cm. Kita akan dapat 2,500 cm kuasa 2. Kemudian kita nak kira steel area. Kita label as AS. Steel kan? Bentuk dia macam ni. Macam ni kan batang steel tersebut. So, kita pakailah formula hinder ni. Dan kita dah masukkan 4 kalikan dengan pi. Kita guna 2.5. Diameter kita guna 2.5 yang dia dah bagi tadi, kuasakan dengan 2 bagi dengan 4. So kita akan dapat 19.63 cm kuasa 3. Dan akhir sekali kita nak tahu konkrit punya area. Okay, macam mana kita nak tahu konkrit punya area? Kita dah tahu luar ni, steel ni pun kita dah tahu. So kita belum tahu yang ni konkrit. So kita akan terus tolak je area kolom tersebut. Kita tolakkan dengan area steel. So, 2,500 cm² tolak dengan 19.63 cm². Dapatlah 2480.37 cm kuasa 2. Okay. Dah dapat nilai area ni. Kita buat bertenang dulu. Nanti kita akan pakai ini waktu kita nak kira dan juga cari stres dengan strain sebentar nanti. So, kita teruskan dengan step kita yang keempat, iaitu kita nak cari konkrit strain. Konkrit strain dan juga konkrit stress lah tadi. Okay. Dalam konkrit stress ni, kita pergi kepada equation yang basic tadi kan. Macam ni equation dia. Kalau kita tak nampak gambaran, kita buat dulu equation dia ni. Strain sama dengan stress bahagikan dengan modulus elasticity. Sebab ini kita tahu, ini kita tak tahu, ni kita nak cari kan. So, kita boleh alihkan dia sampailah kita dapat equation macam ni. Kita tengok satu persatu. Okay, daripada equation macam ini, kita terus boleh tukarkan dia kepada kita nak cari konkrit punya stress. Samakan dengan modulus elasticity konkrit bahagikan modulus elasticity steel, darabkan dengan stress steel. So, berdasarkan formula yang ini, kita akan kira. Masukkanlah nilai modulus elasticity dia. 0.14 darabkan dengan 10 kuasa 6 bahagikan dengan 2.1 kali 10 kuasa 6 darabkan dengan tadi kita masih belum tahu stress steel kan. Nanti kita akan dapat 0.067 stress steel. Kemudian ini kita boleh labelkan dia kepada as equation 1. Nanti kita akan buat equation yang kedua. Okay. Untuk step yang seterusnya, kita akan nak kira P. Okey, dari sini kita akan dapat equation yang kedua. Macam mana? Okey, kita buat sama-sama. P ni kita masukkan nilai, dia punya load lah tadi 200. Samakan dengan stres yang mula kita dapat tadi tu 0.067. Stress steel darabkan dengan area. Area kita dah kira tadi. Kita darabkan dengan area yang kita dapat tadi kan. Oh, minta maaf. Yang ini kita buat equation je dulu. Okay, kita tengok Ini 200 sama dengan stress. Kita ada 2 stress kan. Kita masukkanlah stress konkrit, area konkrit dan juga tambahkan dengan stress steel dan juga area steel. Okey, ini akan jadi kita punya equation yang kedua. Okey.
Dari itu, kita akan terus pergi kepada step ke-6 kita. Dalam step yang ke-6 ni, kita nak kira dan gantikan equation 1 ke dalam equation 2. Okay. So, cara dia mudah je. Kita tengok dekat equation 2 tadi. Kita dapat 200 kan? Copy 200. Okay. Dia ada stress konkrit dan juga area konkrit kan? Kita masukkan nilai-nilai yang kita ada. So, 0.067 stress steel darabkan dengan AC tambah stress steel area steel. Okay, 200 samalah dengan 0.067 stress steel. Area konkrit tadi kita dapat 2480.37 kan, tambahkan dengan stress steel. Lepas tu area steel tadi adalah 19.63. Okay, bila dah dapat macam ni, kita gerakkanlah dia, kita selesaikan dia. Nanti bila kita cuba selesaikan, awal-awal kita akan dapat ni tau, nilai ni 166.18 stress steel tambahkan dengan 19.630 stress steel. Sekarang dia dah ada satu je penyebut yang kita nak cari. Jadi kita boleh dapat macam ni tau. Okay, bila kita dapat, kita nak tambahkan, okay, bila kita nak tambahkan nilai 2 ni, kita akan dapatlah ni tau. 200 sama dengan 185.81 stress steel. Okay, masih ada stress steel ni. So, kita nak cari dia kan. Kita tu gerakkan 200 ni. Maka, 200 bahagi 185.81. Samalah dengan 1.076 kilonewton ataupun 1076 newton per centimeter square. Okay. Bila dah dapat macam ni, stress steel kita dah dapat. Last sekali kita boleh kira stress konkrit. Dalam stress konkrit ni, kita akan gunakan ni tau, equation 1. Kat dalam OC sama dengan 0.067 stress steel. Kita masukkanlah. Stress konkrit sama dengan 0.067 stress steel. 0.067. Nilai stress steel tadi kita dapat. Kita guna yang ni 1.076 nanti kita akan dapatlah nilai stress konkrit kita 72.12 Newton. Unit mesti sama sebab kita dah pakai macam ni. So inilah jawapan akhir dia. Okay, so kita ada 8 step sebenarnya. Yang pertama sekali kita dah cari area kan. Area ada 3 kita dah cari tadi. Kemudian kita teruskan dengan concrete stress. Kemudian kita cari ini, buat equation yang kedua. Yang ni nanti kita main substitute. Kemudian kita masukkan equation 1 ke dalam equation 2. Dalam equation step yang ini kita akan dapat cari stress steel. Okay. Dan seterusnya kita masukkan nilai kita yang dapat tadi, gunakan equation yang pertama. Masukkan nilai stress steel tadi sebut dalam equation yang pertama. Maka kita dapatlah stress konkrit. Dan ini adalah jawapan untuk kedua-dua arahan soalan yang dia minta. Itu saja.